Hadis-hadis ni sebenarnya kita sudah baca dah baru ni dan sudah terjemah dah pun. Kesimpulan ataupun ringkasan daripada terjemahan baru ni, iaitu ada seorang ketua puak-puak Khawarij namanya Najdah bin Amir Al-Haruri. Ni ketua puak-puak Khawarij. Dia tulis surat kepada Ibnu Abbas untuk tanya tentang 5 perkara. Boleh dikatakan kesemua hadis-hadis yang tersebut selepas ni mengandungi benda yang sama, lebih kurang, cuma lafaz dia saja berbeza. Ibnu Abbas pun kata, oleh sebab Ibnu Abbas tak kenal dengan kepercayaan dia tu, pegangan dia tu, tapi oleh kerana hak dia tanya tu, dia tanya tentang sunnah Nabi SAW, kita kena royak lah. Dia pun kata, kalaulah tidak kerana aku takut aku ni termasuk dalam orang yang menyembunyikan ilmu, tentu aku tak balas surat dia ni. Surat hak dia hantar kepada Ibnu Abbas, tanya beberapa perkara. Najdah tu tanya kepada dia. Yang pertama dia tanya, adakah Rasulullah SAW pergi perang dengan orang perempuan? Orang perempuan hak Islam ni adakah ikut serta juga dalam perang dengan Nabi SAW? Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah Nabi SAW bagi bahagian kepada mereka yang ikut serta dalam peperangan tu, perempuan tu? Adakah bagi bahagian yang khusus lah, sebagai pembahagian harta ghanimah? Adakah bagi? Itu yang kedua. Yang ketiganya, adakah Nabi SAW ni bunuh kanak-kanak semasa perang? Yang ketiga. Yang keempatnya, bilakah habis masa yatimnya? Orang panggil tidak yatim dah. Dari segi dia boleh menguruskan harta benda dia tu, start bila? Itu yang keempatnya. Yang kelimanya tentang khumus, yang ni 1/5 daripada 1/5 bahagian harta rampasan perang itu. Liman huwa, untuk siapa 1/5 itu? Ibnu Abbas pun jawab ni. Ni kerana dia kira kalau tak jawab jadi susu ilmu. Ibnu Abbas jawab, dia kata, mu tanya aku tentang Rasulullah pergi perang kau dengan perempuan? Ya, ada, kata dia. Orang-orang perempuan ni, apa kerja dia? Berubat orang-orang yang luka, dan macam-macam lagi. Hak selepas ni dia sebut angkut air, bagi minum air, merawat orang yang sakit, dan sebagainya. Dan mereka diberikan daripada harta ghanimah tu bukan sebagai bahagian, tetapi sebagai hadiah, gitu saja. Rasulullah SAW semasa perang tak ada bunuh kanak-kanak. Oleh itu kamu pun jangan bunuh lah kanak-kanak. Jangan bunuh lah. Mu tanya aku tentang bilakah habis tempoh ataupun masa anak yatim. Maknanya sampai ke peringkat tu dia boleh dah menguruskan harta benda dia sendiri. Maka sesungguhnya seseorang itu ada kalanya tumbuh dah janggut, tapi dia masih lagi tidak dapat menguruskan harta bendanya dengan baik. Hak dia ada pada orang, dia tidak tahu nak ambil. Hak orang yang ada pada dia, dia tidak tahu nak bagi. Ada juga kadang-kadang gitu. Apabila seseorang itu dia dapat membezakan apa yang menguntungkannya dan apa yang merugikannya, maka pada ketika itu habislah masa keyatiman itu. Jadi dari segi menguruskan harta benda ni. Dan kau tanya aku tentang khumus, untuk siapa khumus ni? Wa inna kunna naqul, kita je duduk kata untuk kita lah, keluarga Nabi SAW, dawil qurba, alul bait, orang panggil. Fa aba alaina qaumuna dhalik, tetapi kaum kami, kaum kita tidak mahu memberikan kepada kami. Hak ni hak bahagian ini. Baiklah. Hak kemudian tu pun lebih kurang hak saat ni juga, dan baru ni kita sudah terjemah dah. Ada beza sikit-sikit lafaz dia tu. Tetapi dari segi isinya, dari segi isinya lebih kurang lah. Terlebih dahulu kita kena tahu di sini Najdah ni bukan nama orang Tina. Banyak hak dalam Arab ni dia support Tina, ada ta marbutah, tapi bukan Tina lelaki.
Najdah bin Amir, bukan binti. Ramailah hak lagu ni. Kita keliru kadang-kadang kan. Kita keliru. Misalnya Maisarah, hamba pergi sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga. Maisarah tu jatah, bukan tina. Tapi ramai juga di kalangan kita kan buku nama tina. Itu tidak jadi masalah, tak jadi masalah. Tetapi nak ceritanya kalau nak ikut hak tu lelaki bukan perempuan. Dan banyaklah yang seumpama ini nama-nama lagu ni sebenarnya lelaki bukan perempuan. Dengan sebab tu kena beringat sikitlah. Tapi kalau nak berubah juga tak apa, moga kita nak pakai dia tak tu sebagai ta marbutah, alamat muannah, terpulang kepada kita lah. Kalau hak tu dah jadi dalam bahasa hak kita ni pun, dalam masyarakat kita ni pun kadang-kadang nama orang tina, nama orang jantan ada satu nama. Sebab Azmi misalnya, hak tina pun ada, lelaki pun ada. Tapi lebih ramai lelaki kita kata. Ada jugalah. Najdah ni hak ni dia ketua puak-puak Khawarij. Khawarij ni dia banyak puak juga. Berpuluh-puluh puak. Ini salah satu ketua dia. Dia ni memberontaklah terhadap kerajaan. Puak-puak Khawarij ini adalah serpihan daripada Syiah asalnya. Serpihan daripada Syiah. Di peringkat asalnya puak-puak dia ni menyamar. Bila Sayyidina Ali nak berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, dia satu golongan dia kata terus duduk dengan Sayyidina Ali sebagai Syiah. Satu golongan lagi kita keluar sebagai golongan Khawarij. Situ start asal dia. Lepas tu kat dia kau pecah sama dia tu tak serupa lah pula pahamannya. Najdah ni pahaman dia tu kalau dalam kitab Firaq ni sebut maklum lah, pelik-pelik lah pendapat dia ni, memang teruk, rosak lah dia ni. Sebab itulah Ibnu Abbas kata gini, kalau tidak aku takut dia ni akan terjerumus ke dalam kebusukan. Dia kata ni orang lagu ni kalau tak rayak molek ni boleh jadi dia bukan berpadu pada sahabat-sahabat ni kafir habis. Hak mana perang ni kafir. Sahabat hak dulu tak kafir. Hak perang ni, hak perang sama sendiri ni kafir belaka. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis cara dia lah. Dia tidak tanya sahabat. Dia mana-mana dia. Dia mana-mana. Iaitu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maki orang Islam tu adalah kefasikan, dan perang dengan orang Islam tu adalah kekufuran. Jadi hak mana perang tu sahabat jadi kafir habis kata dia. Sebab bagi dia puak dia ni melakukan dosa besar jadi kafir. Kecek pelawak pun jadi kafir, dia tak pelawak. Sebab tu dia mudah habis, mudah tamat riwayat dia pasal dia kecek betul. Nak kecek pelawak tak boleh jadi kafir. Dengan sebab itulah ajaran dia tak ada, pupus. Sebagai kumpulan tak ada. Berbeza dengan Syiah, hak salah gitu. Asalnya orang dia juga. Syiah ni dia ada taqiyah dia. Buah taqiyah tu payah. Ada buah taqiyah tu payah nak pegang. Sebab tu dia boleh hidup. Syiah ni lah ajaran yang paling tua sekali. Hak sesat. Hak sesat hak paling tua sekali Syiah, tak lagi. Hak lain lepas so tak ada dah. Khawarij ni pun banyak kumpulan dulu habis. Tapi Syiah ada pagala ni. Sebab apa? Dia peling. Dia belik semua. Kalau dia mari dengan kita mula-mula, dia tak kafir sahabat. Tak kafir. Dia boleh lagu tu. Lepas tu lama-lama kafir pula. Kafir tu habis dengan sahabat. Pakar sahabat besar. Dia boleh kecek lagu tu. Mula-mula dia mari dengan kita, dia kata kita percaya ke Quran ni. Tahu-tahu lepas pada tu kemudian tapi dia ada buah bisa dia tu, adalah bisa dia tu. Buah bisa dia lagu mana? Kalau kena hak dia ni kan beberapa jarum ni, bila jadi dia lama kelamaan dia boleh terima. Bila royak ke dia tu hak ni bukan Quran sebenar, dia boleh terima. Tu bisa dia. Hak tu bahaya. Jangan dah kena. Sebab dah lah, kalau dah kena payah. Tak betul. Dia mengikut pahaman dia ni iman, boleh tak mengaku dia ni iman. Aku tidak iman, dia boleh kata. Padahal rukun iman waktu tu kena percaya, dia boleh menafik. Siapa tahu tu. Sebab itulah dia boleh berkembang. Sebab dia ada buah ni, buah taqiyah. Dan ini sebahagian daripada iman dia. La imana liman la taqiyatalah. Dia pegang hak tu. Tak ada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Sebab itulah dia boleh hidup. Adapun hak najdah ke apa ni tak ada.
Di peringkat awal dulu perang kuat benar ni dia ni. Ramai juga mengikut dia. Pergi ke Bahrain. Sampai ke Bahrain, dia mengaku dia ni Amirul Mukminin. Dia mengaku dia ni Amirul Mukminin. Lepas tu pergi ke Yamamah pula. Di sana di zaman Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Zubair hantar saudara dia Mus'ab bin Az-Zubair pergi perang. Berapa kali perang? Mati orang Islam ni berapa? Duduk hadap hak ni. Hak mengaku Islam ni lah. Tapi akhirnya mengikut setengah riwayat, ulama kata puak-puak dia sendiri bunuh dia. Ada juga yang mengatakan ni Mus'ab bin Az-Zubair, adik-beradik Abdullah bin Az-Zubair, di zaman pemerintahan dia pergi serang dan dibunuh oleh pasukan Mus'ab bin Az-Zubair. Mati. Bila mati lepas pada tu, tadi selerak lah puak-puak dia. Sebelum tu puak-puak dia tu bercanggah dah sama sendiri. Sebab apa? Pendapat dia ni tak boleh diterima oleh orang lain. Puak-puak ni sampai makna kalau perang dengan orang Islam, harta orang Islam boleh tu jadi ghanimah. Jadi macam orang kafir yang orang Islam. Tapi dia dakwa Islam. Dia dakwa Islam tapi dia tak ikut sahabat. Dia tafsir sendiri. Dia pakai hadis cara dia sendiri, faham cara dia sendiri. Tu rosak. Itu punca kerosakan dia. Najdah ni cerita. Ni kepala Haruri ni, puak-puak Haruriyah ni puak-puak nama di satu tempat di Iraq. Ni tempat pusat Khawarij zaman dulu. Dia ni ketua lah, salah seorang ketua dia. Tak apalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bunuh kanak-kanak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia perang, bila pergi perang dia tak bunuh kanak-kanak. Perempuan dia tidak bunuh juga. Ahli ibadat dia tidak bunuh juga. Orang-orang tua, orang uzur dia tidak bunuh. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu ajaran, satu sistem, satu kaedah, peraturan dalam perang ni yang tidak dibawa oleh orang lain dulu. Dia perkenal dah pada masa tu. Perang ni sama askar. Hak kemudian ni kan perang dengan askar saja. Kalau bunuh orang awam tu orang kecam. Orang kata tak betul lah. Mana-mana pun sekarang ni kan. Nabi SAW dulu lagi tak boleh, kecuali kalau demo tu terlibat. Dan dia bukan setakat dia saja, dia pesan pula ke sahabat-sahabat dia tu, kalau pergi perang kena jagalah ni. Jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh ahli-ahli ibadat, jangan bunuh orang tua. Itu hak dia pesan. Inilah yang dipakai. Dengan sebab itu kamu pun jangan bunuh kanak-kanak. Ni Ibnu Abbas kata. Dia tanya, Ibnu Abbas royak lah. Kalau nak kira malah basah dengan dia. Moga dia tak betul fahaman ni. Tapi kalau nampak dia tu nak, kita bui lah. Tak boleh juga kita buat tak cara. Mu pun jangan bunuh lah kanak-kanak tu. Wa katabta tas'aluni, dan engkau tanya aku bila ke habis masa yatim ni. Yatim ni, maksud yatim di sini dari segi kelayakan, menguruskan harta benda, bukan dari segi umur tu. Dari segi umur tu maknanya dia balik ke apa, dia wajib melakukan ibadat ke apa tu, hak tu serupa je. Apabila dia balik, maka hilanglah nama yatim tu. Dari segi kena ibadat, dia mempunyai tanggungjawab dia sendiri. Kalau dosa dia tanggung sendiri ke apa, hak tu serupa dengan hak ada ibu bapa lah juga. Tapi hak dari segi boleh menguruskan harta benda, hak tu yang dimaksudkan di sini. Maka ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bila balik, maka kita kena bagilah harta tu ke dia, biar dia urus sendiri. Ada yang mengatakan tidak, kena tengok dulu. Kena tengok dulu dia ni matang dah ke tidak, dia reti dah ke cara kepada harta benda ni. Takut jadi bazir, takut jadi mensia-siakan harta benda. Kalau dia tu tidak matang lagi, tidak cerdik molek lagi, walaupun sudah 15 tahun dah, sudah balik dah, sudah wajib dah semayang, puasa ke apa, tetapi dari segi menguruskan harta benda dia tak reti lagi, tak boleh nak serah ke dia. Ada juga yang kata begitu. Umurnya berapa? Dalam 18, 19 tengoklah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan umur 25 sampai umur 25. Sebab Imam Abu Hanifah bagi dia 18 tu barulah dikira balik. Dengan arti segala hukum hakam hak berkait dengan jenayah ke apa ni 18. Dari segi semaya puasa ke apa tu 15.
ataupun dia sudah ada tanda-tanda balik yang lain lah. Maka kenalah. Tapi kalau dari segi hukum jenayah ke apa ni, 18 ke atas. Bawah daripada tu tidak. Kita tengok lah ni orang duduk pakar ni, dunia 18 letak umur tu. Kalau tidak dia kira kanak-kanak, jenayah kanak-kanak, bawah umur. Dia hak tu Imam Abu Hanifah dulu lagi kata. Dan dalam bab ni dia kata sampai umur 25. Sebab kita bagi masa lepas pada cukup umur tu 7 tahun. 25 lepas pada tu kita kena serah ke dia ke mana-mana. Tak boleh dah wali ataupun penjaga harta anak yatim tu nak pegang harta dia, kena beri ke dia. Tetapi ada juga ulama-ulama yang lain selain daripada Imam Abu Hanifah, dia kata tidak, bukan setakat 25 masalah harta ni. Lebih daripada tu, kalau dia tak cerdik lagi, tak boleh beri lagi. Tapi kita kata 25 tu kira-kiranya boleh mati. Ada orang yang lambat mati. Tapi lambat-kelambat pun 25 ni biasanya dia mati dah, dia reti dah. Kecuali kalau dia bodoh. Kalau lambat mati saja dia akan mati dalam masa 25. Tetapi kita ambil kaedah ulama-ulama lain sebut itu molek juga, iaitu dalam Islam dia ada sebut ada istilah hajar bisafah. Hajar dengan sebab gila, hajar dengan sebab bodoh, hajar dengan sebab su'it tasarruf, tidak pandai menguruskan harta benda ni, dia ada. Hajar ni maknanya kerajaan berhak menahan seseorang itu daripada menguruskan harta benda dia jika terdapat tanda-tanda pada dia tu yang menunjukkan dia tidak tahu menguruskan harta benda. Sebab Islam dia jaga sangat harta ni, dia ada nilai. Dia tak beri idha'atul mal, mensia-siakan harta benda ni tak boleh. Bukan harta kita saja, hak orang pun tak boleh. Kerajaan tanggungjawab dia kena cara rakyat dia ni. Hak mana tak erti mengurus, orang boleh tipu kau misalnya, tak boleh. Ataupun dia ni tak erti nak simpan PT, bazir, beli kose, sedangkan harta itu perlu untuk dia akan datang. Untuk dia akan datang. Kerajaan dia kena campur tangan. Iaitu dia sekat, dia bagi sekadar yang perlu je lah. Sekadar yang perlu. Sebab kalau bagi banyak, jadi susah. Orang tua dia bukan main, yang malas buat kerja, berapa keturunan dah nak dapat harta ni. Boleh ke dia sebentar? Boleh ke dia tak ada setahun habis licin? Dalam keadaan lagu ni boleh tahan. Walaupun lebih daripada 25. Hak ni tidak khusus dengan umur ni. Kalau bodoh kau, kalau gapo kau, gila kau, sampai umur 50 tahun pun tak ke mana. Dia kena jaga. Sebab apa? Harta tu boleh guna untuk orang lain pula. Tidak, itu caranya. Hak maksud di sini yakni dari segi menguruskan harta benda tu. Sebab tu dia kata seseorang itu walaupun janggut dia tumbuh dah. Janggut tumbuh ni maknanya umur berapa? Umur banyak kalah lah kita kata. Walaupun tumbuh dah, tapi dia ni lemah dalam menuntut hak dia daripada orang. Dan dia tidak tahu hak orang yang patut diberikan. Maknanya dari segi pengurusan harta ni dia tak erti. Apabila sampai masa dia ni tahu apa yang menguntungkan dia, apa yang merugikan dia, pada ketika itu hilanglah nama yutm itu. Maka kena serahkan harta dia tu kepada dia. Gitulah. Dan engkau tulis, tanya aku tentang khumus. Untuk siapa? Untuk siapa khumus ini? Ibnu Abbas kata, kami duduk kata ia adalah untuk kami. Satu kita terjemah untuk kami. Kalau kita terjemah mengikut selera, mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Ibnu Abbas, maka kita akan kata kami duduk kata ia adalah hak kami. Hak, bukan untuk kami, dengan hak kami. Beza tu. Tetapi kaum kita tak sebui, kepada kami hak ni tak sebui. Kita tengok dalam syarah Imam Nawawi tu, dia maknanya khumus daripada khumus ghanimah.
harta ghanimah ni bila dapat harta rampasan perang tu, dia bagi 5. 4 bahagian daripadanya diberikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan itu. 1/5 daripadanya bagi 5 pula. 1/5 daripada tu kan dibagi 5. Bagi 5 4 tu. Ni 1/5 bagi 5 pula. 1/5 ni bagi 5. Hak bagi 5 ni untuk siapa? Allah, Rasul, Zawil Qurba, Ibnu Sabil, Masakin. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itulah maknanya, asnaf dianya. Baik, yang disebutkan dalam Quran, khumus 1/5 daripada 1/5 tadi diberikan untuk zawil qurba, dia bagi 5 kan. Ulama berselisih pendapat tentang perkara ni. Syafi'i berpendapat seperti pendapat Ibnu Abbas lah, iaitu 1/5 daripada 1/5 harta fai' ataupun ghanimah itu untuk zawil qurba. Mereka itu mengikut Syafi'i, dan kebanyakan ni mereka ni orang-orang yang berpendapat gini ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Mana sampai bila-bila lah menjadi hak mereka. Sampai bila-bila asalkan keturunan Nabi, hak jelas Banu Hashim, Al-Hashimi, Al-Muttalibi, sampai bila-bila dia berhak dapat hak ni. Mana kalau pemerintahan Islam tu dia ada harta ghanimah, harta faid, dia kena bagi sepatutnya tak adilah. Jadi 1/5 bagi 5 pula. 1 Allah, Rasul, Zawil Qurba, dan hak 3 lagi tu. Jadi bagi 5. 1 bahagiannya untuk Zawil Qurba, yakni kaum kerabat ataupun ahli keluarga Nabi SAW. Tapi Ibnu Abbas kata kaum kita tidak mahu memberikan yang ini kepada kita. Tak mahu berikan kepada kita. Imam Nawawi syarah, cuba kita tengok dulu. Mereka berpendapat bahawa tidak semestinya diberikan bahagian ini kepada mereka, kepada kami. Bahkan maknanya pemimpin-pemimpin ini boleh menggunakan hak bahagian ini untuk masalih, untuk kepentingan umum. Lepas tu dia kata dia maksudkan dengan kaumnya, yakni siapa dia? Ibnu Abbas tu. Tapi kaum kita tak mahu bagi hak ni kepada kita. Kaum tu siapa maksud? Iaitu wulatul amr min Bani Umayyah, iaitu pemimpin-pemimpin dari kalangan Bani Umayyah. Lepas tu Imam Nawawi sebut dalam Abu Daud, dalam satu riwayat Abu Daud disebutkan dengan jelas bahawa pertanyaan Najdah ini, dia tanya Ibnu Abbas ini, masalah-masalah ni berlaku pada masa fitnah Ibnu Zubair. Pada masa fitnah Ibnu Zubair, yakni Ibnu Zubair memerintah Hijaz. Dan fitnah Ibnu Zubair ini berlaku selepas tahun 60. Berlaku selepas daripada tahun 60 Hijrah. Waqad qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh jadi Ibnu Abbas maksudkan dengan katanya abadzaka alaina qaumuna man ba'da sahabah. Boleh jadi Ibnu Abbas maksudkan dengan kata dia kaum kita ni, tak sebu ini, iaitu orang-orang yang selepas sahabat. Mereka itu iaitu Yazid bin Muawiyah, wallahu a'lam, kata dia. Di sini Imam Nawawi sebut ringkas saja, tetapi ia boleh mengelirukan. Boleh mengelirukan kalau orang tak baca molek, nampak pemimpin-pemimpin dulu ni zalim. Zalim. Lepas tu kalau kita tengok hadis-hadis pula, tengok banyak lagi hak zalim ni, hak Imam Syafi'i cuba nak mengelak. Dia kata buat orang hak selepas sahabat tu dia tak sih. Tak saya kata sebab sahabat-sahabat ni orang juru kan, semua terima belakang. Dia tak saya kata hak selepas sahabat ni siapa dia letak atas Yazid. Dia letak atas Yazid. Tetapi kalau kita perhati riwayat-riwayat banyak kan, dia bukan Yazid, hak sebelum pada tu lagi. Sebelum pada tu lagi. Sebelum pada tu lagi. Ini kita nak tengok berapa banyak riwayat yang jelas menunjukkan sebenarnya hak berpendapat tidak ada lagi hak zawil qurba ini daripada humus
harta faid dan harta ghanimah ini adalah pendapat Khulafaur Rasyidin. Bukan pendapat Yazid, bukan pendapat Ibnu Zubair, bukan pendapat siapa-siapa dak. Ini pendapat Khulafaur Rasyidin. Tetapi sini tidak disebutkan. Dia sebut ringkas. Sebab apa? Mereka itu berpendapat hak Allah. Fa anna lillahi khumusahu. Khumus dia tu satu bahagiannya hak Allah, satu bahagiannya hak Rasul. Bila Rasul tak ada, hak Allah dan Rasul nak bagaimana? Boleh ke siapa? Boleh untuk umum juga kan? Zawil qurba ini pun mengikut pendapat demon ni, bukan boleh kepada keluarga Nabi. Hak boleh kepada keluarga Nabi tu semasa Nabi ada. Bila Nabi tak ada, boleh kepada tiga bahagian ni, boleh kepada orang ramai. Kepentingan umum umat Islam. Itu mengikut Khulafaur Rasyidin. Dan jumhur ulama dalam perkara ni, selain daripada Syafi'i ni, dia kata lagu tu lah pendapat. Dia pun faham lagu tu juga. Ini bukan satu ketetapan, tetapi kalau zawil qurba itu termasuk dalam orang-orang yang memerlukan, boleh dibagi. Perlu dibagilah. Bukan sebagai satu hak mereka. Sebab tu kita terjemah untuk kami, bukan hak kami. Yang ini mengikut pendapat jumhur ulama, bukan hak di sini. Kalau hak mesti kena bui, dia kaya pun. Buktinya banyak bahawa apabila kaya tak ada. Di zaman Sayyidina Ali sendiri pun dia tak ambil. Kalau hak dia, bukan masalah dia saja, keluarga dia orang lain apa tak bui haknya. Di sini orang-orang Syiah dia ambil kesempatan nak kata jahat pemimpin-pemimpin. Sahabat-sahabat ni jahat, rapah harta ahli keluarga Nabi SAW, tak sebui kepada demo tu. Dia guna ni. Dia guna ni. Dalam hadis ni tidak jelas qaumuna itu siapa qaumuna. Cuba orang ni kata, orang ni kata, orang ni Imam Syafi'i kata boleh jadi. Boleh jadi. Bukan jelas. Ada bukti yang terang kok. Tak ada. Ini kita nak tengok. Dalam kitab Takmilah Fathul Mulhim ni, dia bahas agak panjang. Dan oleh kerana perkara ni boleh jadi sekarang dia ditimbulkan oleh puak-puak Syiah, dia nak mengatakan zalim Sayyidina Abu Bakar, zalim Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, tak bui hak ni Ahlul Bait, tak bui hak zawil qurba. Maka dia mari misalnya dalam Muslim ni, hadis ni dia tidak faham. Hadis-hadis ni dia kena faham, dia kena molek. Kalau tidak jadi lagu tu lah. Bukan Yazid jadi nampak tak moleknya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar tak molek, zalimnya. Jadi nak lari letak atas Yazid tu takut kena sahabat. Kena juga. Pasal apa? Banyak riwayat yang lain. Dengan sebab itu kita kena faham, adakah ini hak atau tidak. Kalau hak, untuk berapa lama? Sebagaimana Nabi SAW kata, semua hak dia ma tarakna sadaqah. Hak kami tinggal semuanya jadi sedekah berlaku. Tak ada jadi pesaka. Begitu juga hak ni. Dia hukum tu ada kalanya untuk seketika. Lepas pada tu tidak. Ulama kebanyakan ni faham gitu. Imam Syafi'i tak faham gitu. Ibnu Abbas tak faham gitu. Tak apalah. Tapi orang lain dia faham mana lebih kemah. Tu nak bicara. Dia sebut di sini ulama-ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat khumus daripada harta ghanimah itu dibahagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk yatama, anak-anak yatim. Satu bahagian untuk orang-orang miskin. Dan satu bahagian lagi untuk Ibnu Sabil. 3 tu je. Selepas daripada Nabi tak ada, 3 ni je. Hak asal dia sebut dalam Quran tu 5. Hak 5, hak Allah dan hak Rasul tu. Bila Rasul tak ada, nak beri siapa? Hak Allah dan Rasul tu untuk masyarakat, hak umum. Zawil qurba ni pun termasuk dalam hak umum juga. Yadkhulu fuqara zawil qurba fihim. Mana kalau orang-orang zawil qurba, keluarga Nabi, hak sampai ke kiamat, sampai ke bila pun, kalau miskin, dia termasuk dalam hak bahagian ni. Boleh ambil. Halal kepada mereka. Tidak seperti sedekah ataupun zakat, mereka tak boleh ambil. Hak ni boleh. Semua kata lagu tu. Tetapi adakah hak mereka? Itu tidak. Mereka tak terima. Dan inilah mazhab al-khulafa'ul arba'ah ar-rasyidin. Inilah pegangan khulafa'ur rasyidin, termasuk Sayyidina Ali sendiri. Kalau kerana tak bui ni zalim, maka Sayyidina Ali pun zalim juga. Ini buktinya. Ini kita nak sebut.
Bahagian zawil qurba yang tersebut dalam Quran itu gugur dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana gugurnya bahagian Allah dan Rasul. Jadi hak ni, hak bahagian ni pergi mana? Pergi untuk orang Islam semuanya, kepentingan umat Islam. Ada juga pendapat qaul dhaif lah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada kaum kerabat dia. Pasal apa? Pasal kaum kerabat dia ni membela dia, kaum kerabat dia ni perlu pada masa dia. Bukan sebagai hak milik Nabi bagi itu pun kepada kaum kerabat dia tu. Bukan sebagai hak mereka, tidak. Jadi imam pemimpin dalam harta ghanimah ni dia boleh pilih nak bagi kepada sesiapa yang mereka nak. Ada juga ulama yang mengatakan zawil qurba, hak tersebut dalam ayat tu daripada asal lagi pun bukan untuk keluarga Nabi. Zawil qurba dalam Quran ni bukan semuanya untuk keluarga Nabi. Misalnya, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Zawil qurba ni anak-anak kita. Orang mukmin yang sebenarnya lagu mana? Dia beri harta dia, walaupun dia kasih kepada harta tu kepada anak pinak dia, sanak saudara dia. Jadi sanak saudara ni orang Islam dah. Begitu. Dia faham gitu. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, Malik dan lain-lain, dia pegang lagu mana? Dia pegang Khulafaur Rasyidin, amalkan begitu. Mereka bahagikan khumus tu kepada 3 bahagian saja. Tak ada kepada 5. Tak ada. Selepas Nabi. Mereka tidak khususkan satu bahagian yang tertentu untuk zawil qurba. Hanya mereka bagi kepada miskin lah. Kalau hak zawil qurba yang miskin, keluarga Nabi yang miskin, supaya orang lain juga dibagi. Ini mana banyak riwayat. Yang pertamanya riwayat ini, tapi riwayat ini tidak terang qaumuna tu siapa. Tapi kalau kita nak jadikan asas, ini asas dia. Sebab riwayat ni hak paling tinggilah, riwayat Muslim. Lepas tu ada dalam riwayat lain tu jelas menyebutkan qaumuna, yang dimaksudkan itu ialah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, misalnya riwayat Abu Daud daripada Jubair bin Mut'im, dia kata Abu Bakar bagi khumus serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Cuma dia tidak beri kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang selama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Sebab dia faham hak Nabi bagi itu bukan kerana hak, tetapi kerana keperluan mereka. Dia faham Sayyidina Abu Bakar ni hak rapat lah dengan Nabi, tak kira dah. Dia tak faham. Dia faham lagu tu Nabi bagi itu bukan atas dasar hak, tetapi atas dasar keperluan. Lepas tu dia kata Umar memberi kepada mereka daripadanya, dan Uthman selepas itu bagi juga. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Abu Bakar tidak bagi bahagian zawil qurba itu. Adapun Umar dan Uthman bagi, ini atas dasar keperluan mereka yang dapat kita lihat dalam riwayat-riwayat seterusnya. Nombor 3, hadis Abu Daud juga, riwayat daripada Yazid bin Hurmuz. Abu Daud tidak komen hadis ini. Begitu juga Munziri yang buat talkhis kepada Sunan Abi Daud, dia tidak komen juga. Ibnul Qayyim tidak komen juga. Kalau tidak komen itu, ulama kata sekurang-kurangnya hadis dalam Abu Daud itu hasan. Itu kaedah dia. Dia sebut di sini Najdah Al-Haruri ni pada ketika dia pergi haji di zaman fitnah Ibnu Zubair. Kena ingat dalam kitab ni, kalau Ibnu Zubair tu dia sebut fitnah Ibnu Zubair, bapa. Sama dalam kitab fitnah Ibnu Zubair, bapa. Tidak ke Ibnu Zubair tu sahabat? Dia duduk balas dengan siapa? Dengan Yazid. Tetapi dalam kitab-kitab dia sebut fitnah Ibnu Zubair. Itu satu benda yang orang kita kadang-kadang tak perhati benda lagu tu. Dia hantar surat kepada Ibnu Abbas, supaya riwayat Muslim dia juga tanya tentang bahagian zawil qurba. Ibnu Abbas dia tanya, liman tara, kamu berpendapat untuk siapa ni? Ibnu Abbas kata untuk qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi kepada mereka, kata dia. Dan Umar juga pernah mengemukakan kepada kami ni, ra'ainahu duna haqqina. Itu dia, ra'ainahu duna haqqina. Ini Ibnu Abbas kata, tapi kami fikir dia bukan hak kami. Bila Sayyidina Umar nak bagi kepada kami, kami berpendapat itu bukan hak kami. Ra'ainahu duna haqqina, bukan hak kami.
faradadnahu alaihi, dengan sebab itu kami tolak, kami tak seterima, kami bui balik. Itu kata Ibnu Abbas. Mana kalau hak dia, apa dia tolak balik? Apa dia kata bukan hak kita? Dia tolak bagi balik ni kepada siapa? Sayyidina Umar. Bukan kepada Yazid, kau kepada Ibnu Zubair kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nak bui, dia tak sih. Wa abaina an naqbalahu, kami enggan, kami tak mahu menerimanya. Ini dalil menunjukkan bahawa Umar tidak bagi kepada zawil qurba sebagai hak mereka. Pada masa tu bukan hak pun, pasal puak-puak zawil qurba ni dia kira dia senad dah, dia ada harta banyak dah, tak perlu kepada bantuan tu, dia tak siap habis. Itu. Dan Sayyidina Umar pun nak bagi bukan sebagai hak. Dia bagi kerana dia fikir dulu pernah dibagi, kita bagilah kepada dia, tapi bukan sebagai hak. Ibnu Abbas dia menafikan hak itu. Lepas tu dia petik dalam Badlul Majhud, syarah kepada Abu Dawud ini, dia kata ini atas dasar Umar berpendapat ini adalah termasuk dalam masarif, tempat-tempat yang boleh dibelanjakan, dibagi duit itu. Tak apalah. Yang keempatnya, hadis riwayat Abu Dawud juga daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Dia kata, saya telah mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik aku untuk membahagikan khumusul khumus, 1/5 daripada 1/5. Kita sebut tadi. Saya pun letaklah, bagilah di tempat-tempat yang sepatutnya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa Abu Bakar, semasa Umar. Lepas pada tu ada harta mari sampai kepada dia, dia pun panggil aku, kata Sayyidina Ali. Dia pun kata ambil lah. Aku pun kata aku tak seh, la uriduhu. Dia pun kata khudhu fa antum ahaqqu bihi, kamu ambil lah, kamu lebih berhak. Sayyidina Umar kata qultu qad istaghnaina anhu, kami tak perlu dah kepada hak ni. Sayyidina Umar pun ambil hak saat ni, bubuh dalam Baitul Mal, tak bagi. Kalau hak dia bukan hak Sayyidina Ali seorang, hak orang lain kan ramai lagi kan zawil qurban ni, keluarga Nabi pada ketika tu. Apa ya Sayyidina Ali tak saya ambil? Tetapi Munziri berkata dalam talkhisnya, dia kata dalam isnadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Ada ulama mengatakan dia ni thiqah, dan ada ulama mempertikaikannya. Mana perawi ni ada yang terima, ada yang tidak terima. Lepas pada tu orang lain juga ada riwayatkan hak ni. Mana ada terima, ada tidak terima. Hak ni serupa dengan riwayat Jubair bin Mut'im tadi, iaitu Sayyidina Abu Bakar tidak bagi kepada mereka sebagai satu bahagian hak mereka itu, hanya bagi atas dasar keperluan mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa Umar radhiyallahu anhu nak bagi kepada zawil qurban ni atas dasar keperluan. Tapi bila Ali kata kami tak perlu, Sayyidina Umar pun masuk dalam Baitul Mal. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka berdua bersetuju bahawa pemberian kepada zawil qurba ini bergantung kepada keperluan, bukan atas asas ia adalah sebahagian daripada hak mereka. Ia adalah hak mereka, bukan atas dasar. Lagi riwayat Abu Dawud, kata-kata Ali radhiyallahu anhu, dia kata hatta idza kana akhiru sanatin min sini Umar, sehingga apabila setahun yang terakhir daripada zaman pemerintah Sayyidina Umar dapat harta banyak. Fa'azala haqqana, dan dia pun tidak bagi kepada kami hak kami itu. Lepas pada tu dia pun, maknanya sebelum pada tu dia tidak bagi, lepas pada tu dia hantar utusan dia kepada saya. Saya pun kata bila pergi dia nak bagi dah lah. Dia nak bagi. Bina anhul ama ghinan, tahun ni kami tidak perlu, kata dia. Orang Islam lebih perlu, kamu bagilah kepada mereka. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Umar pun bagilah kepada orang Islam. Lepas pada tu tak ada dah siapa-siapa yang panggil kami. Tak ada dah. Lepas pada Umar. Sebab apa? Semua faham bahawa ini dibagi berdasarkan keperluan, bukan atas dasar hak.
Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia, riwayat daripada Qatadah tentang firman Allah, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul, dan seterusnya. Dia kata ghanimah ni dibagi 5. 4/5 itu apa ni? 4 daripada 5 bahagian itu untuk orang yang perang, dan hak 1/5 tu dibagi 5 pula. Satunya untuk Allah dan Rasul, yang kedua untuk kerabat Rasul semasa hayatnya, dan yang ketiga untuk anak yatim, yang keempat untuk orang miskin, dan yang kelimanya untuk ibnu sabil. Itu cara bahagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar dan Umar memasukkan hak 2 bahagian ini, iaitu bahagian Allah dan Rasul, dan satu bahagian hak kerabat ini, dia masuk dalam hak fi sabilillah. Dia letak situ. Riwayat ini thiqat, perawi dia, dan sahih riwayat ini. Yang ketujuhnya iaitu riwayat Nasa'i daripada Qais bin Muslim. Saya tanya Hasan bin Muhammad ni Muhammad bin Hanafiyah, anak Sayyidina Ali, tentang firman Allah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Dia kata ini pembukaan kalam Allah, dunia dan akhirat hak Allah belaka. Lepas tu dia kata, mereka berselisih pendapat tentang 2 bahagian ini selepas kewafatan Rasulullah, iaitu bahagian Rasul dan bahagian Zawil Qurba. Ada yang kata bahagian Rasul itu untuk khalifah selepasnya, boleh kepada khalifah selepasnya. Ada yang berkata bahagian Zawil Qurba untuk kerabat Rasulullah. Ada pula yang berkata bahagian Zawil Qurba ni bila Rasulullah tak ada, pemimpin lain naik ganti dia untuk keluarga pemimpin itu. Ada yang kata lagu tu. Tetapi akhirnya mereka bersependapat bahawa dua bahagian ini diletakkan untuk fi sabilillah, untuk menyiapkan persenjataan orang fil khail wal uddah fi sabilillah. Begitulah yang berlaku di zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Dalam Nasa'i juga mujtabah lagu tu juga. Lepas tu dia sebut Nasa'i selepas mengemukakan riwayat ini, dia kata sahmun, satu bahagian untuk Zawil Qurba, iaitu Banu Hashim dan Banul Muttalib, termasuklah hak kaya di antara mereka dan hak miskin. Wa qad qila, ada orang kata, dia kata untuk hak miskin sahaja di kalangan mereka, bukan hak orang kaya, serupa dengan anak yatim dan ibnu sabil. Wa huwa asbahul qawlain bis shawab indi, kata Imam Nasa'i. Bagi saya hak ni hak lebih tepat, hak ni hak lebih betul. Wallahu a'lam. Mana hak pembahagian hak diterima oleh Imam Abu Hanifah, cara bahagi lagu tu Zawil Qurba ni masuk untuk orang Islam, kepentingan muslimin, hak tu lebih betul mengikut Imam Nasa'i. Dia perkara ni disebutkan oleh Hakim dalam Mustadrak dia, dan Abu Yusuf dalam Kitabul Kharaj dia pun ada sebut. Lepas tu dia sebut lagi yang ke-8 dalam Kitabul Kharaj, iaitu yang ke-9 Imam Tahawi wa mari riwayat daripada Ibnu Ishaq pun dia sebut lagu ni. Kata dia. Saya tanya Abu Ja'far, yang ni Muhammad Al-Baqir, saya kata, yang ni kata Ibnu Ishaq, sebab dia dah tu dengan Muhammad Al-Baqir tu. Saya kata, lagu mana Ali ni bila dia memerintah Iraq dan dia jadi penguasa di sana, lagu mana dia buat tentang hak Zawil Qurba ni, dia buat mana? Ibnu Ishaq tanya Muhammad bin Al-Baqir, salah seorang yang dipercayai imam oleh orang Syiah lah. Dia jawab, Muhammad Al-Baqir jawab, dia ikut cara Abu Bakar dan Umar. Saya pun kata, lagu mana hak kamu duduk kata tu? Hak kamu duduk kata, wa kaifa taqulun ma taqulun, mana pas lagu mana hak kamu duduk kata semacam tu? Hak duduk kata juga mana saya nak Abu Bakar tak betul gini lah, mengikut riwayat dia lah. Qala innahu wallah, demi Allah kata dia, Sayyidina Ali ni dia tidak mahu mengeluarkan pendapat dia yang berbeza daripada Abu Bakar dan Umar. Saya pun tanya, kata Ibnu Ishaq, apa yang menegah dia daripada bagi pendapat yang berbeza daripada Abu Bakar dan Umar tu? Dia kata, dia tak mahu orang kata dia ni menyalahi Abu Bakar dan Umar, buat tak serupa dengan Abu Bakar dan Umar. Benda yang sama disebutkan oleh Abu Ubaid dalam Kitabul Amwal dia, dan Abu Yusuf dalam Kitabul Kharaj. Maknanya kalaulah benda ni memang hak Zawil Qurba, apa Sayyidina Ali tak bagi?
Di zaman mereka dia mereka. Kalau lagu tu, kalau kita kata Sayyidina Abu Bakar zalim, Sayyidina Umar zalim, tak sebui. Sayyidina Ali pun riwayat Ibnu Ishaq ni popok dia. Tak bui juga. Tak bui juga. Ibnul Humam dalam menghurai hadis ini dalam Fathul Qadir dia, apa ya Sayyidina Ali tak bui? Sebab dia fikir hak tu yang betul. Dia kata bukan kerana dia menganggap tidak halal nak bagi pendapat yang berbeza daripada ijtihad Abu Bakar dan Umar. Bukan kerana dia beranggapan begitu. Banyak kan hak dia buat pendapat dia tak serupa dengan Sayyidina Abu Bakar, hak lain-lain. Kalau atas alasan dia tak sih lah, tak serupa, nak suruh-surupa berlaku, dia tu bukan mujtahid kan ni Sayyidina Ali. Banyak perkara hak lain-lain kan dia tak serupa juga dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada apa pendapat dia? Kalau hak ni dia tak serupa, apa salahnya? Serupa dengan hak lain-lain juga. Bila dia buat serupa dengan Sayyidina Abu Bakar, bermakna dia terima hak ni hak betul. Hak ni hak betul. Kita tak boleh kata Sayyidina Ali buat gini dia tak boleh kepada ahli keluarga dia taqiyah. Tak boleh kata lagu tu. Ni Ibnul Humam ni dia kecek lagu tu dah. Zaman dia ni mana dia tahu dah ni taqiyah. Kita tak boleh kata Sayyidina Ali tak boleh ni atas dasar dia taqiyah, kata dia. Takut orang kata dia tak serupa dengan Sayyidina Abu Bakar jadi dia taqiyah. Walau serupa. Tak boleh lagu tu. Wa kaifah? Macam mana kita nak kata gitu? Wa fihi man'ul mustahiqin min haqqihim fi i'tiqadihi. Kalau dia tak bagi ni bermakna dia menghalang hak orang yang patut menerima. Dalam akidah dia pun orang ni hak dia kan? Zawil qurba ni hak dia. Tak beri hak kepada orang yang berhak, tidak terzalim. Taqiyah wana siapa menganiayai orang lagu tu. Tak benar sabar. Kata dia. Ada juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dia berpendapat begini. Dia berpendapat begini ni, kata dia, dipakai oleh ulama atas dasar dulu dia berpendapat lagu ni, tapi dia sudah meninggalkan pendapat itu kemudiannya. Hak dia kata hak kami itu dulu, lepas pada tu dia tidak berpendapat begitu, kata Ibnul Humam. Kalau kita andaikan dia tidak rojok pun, dia tetap pegang gitu, mana lebih kita nak pegang hak Khulafaur Rasyidin ke hak Ibnu Abbas? Mana lebih? Itu alasan Ibnul Humam. Kalau kita kata Ibnu Abbas tak rojok, tak tarik balik pendapat dia memang pendapat lagu tu hak Zawil Qurba sampai kiamat, mana lebih Khulafaur Rasyidun dengan Ibnu Abbas. Situ duduk. Bacalah kitab usul fiqh mana-mana, usul fiqh Syafi'i sekalipun, dia kata kalau hadis ni bercanggah, satu pihak Khulafaur Rasyidin, satu pihak sahabat yang lain, kita kena terjihkan hak Khulafaur Rasyidin. Itu kaedah. Hak ni pun lagu tu juga. Jadi tak ada siapa buat zalim, buat nyaya kepada siapa-siapa, tak ada sini, tak timbul. Kalau kita nak tebal kata juga, mana Sayyidina Ali pun zalim jugalah. Tapi oleh kerana nak lari daripada sahabat ni kan, takut kena atas sahabat, pergi letak atas orang lain. Pergi letak atas orang lain. Ni kata apa? Maulana Taqi Utsmani sebut ni. Wa innama takallafa an-Nawawi rahimahullah bihadha ihtirazan min al-qawl bi anna al-murad min al-qawm fi qawl Ibn Abbas al-khulafa' ar-rashidun li'alla yalzam asy-Syafi'iyyah mukhalafatul khulafa' ar-rashidin, kata dia. Ya Imam Nawawi gomo ni buat mari hak ni nak mengelakkan kaum ni buat apa? Kaum ni Yazid, kaum ni orang ni Bani Umayyah, buat apa nak lari? Dia takut kena atas sahabat, atas khulafa' ar-rashidun. Kalau kena atas Khulafaur Rasyidun, tak padan nak lawan. Kalau orang tahu Khulafaur Rasyidin lagu ni, tak padan nak lawan. Kuat alik Khulafaur Rasyidin lah. Takut orang kata, dia kata orang-orang mazhab Syafi'i ni canggah hak Khulafaur Rasyidin. Sebab tu dia tidak letak atas Khulafaur Rasyidin. Kalau dengan sengaja lagu tu lah. Kalau tidak sengaja, Allah SWT mengampunkan mereka semua. Kalau dengan sengaja, apa? Kita nak kata Imam Syafi'i tak tahu kah? Dia kata boleh jadi hak ni hak dimaksudkan qaumuna ni Yazid, wahum Yazid. Hum tu ramai, apa Yazid seorang? Apa Yazid seorang? Kalau nak kata khulafa' Bani Umayyah, ni Khulafa'ur Rasyidun. Kalau Khulafa' Bani Umayyah buat lagu tu, dia ikut Khulafa'ur Rasyidun tu. Apa peliknya? Tapi gitulah orang ni kan. Kadang-kadang sebab tu payah. Kalau kita mari lepas pada orang hak lebih, payah nak naik, payah nak betul. Kalau kesalahan orang letak atas hak di belakang, orang tak letak atas hak
hak lebih. Lagu tu lah jadinya. Dalam sejarah Islam ni pun, kalau hak buruk tu letak atas Yazid berlaku. Tak berani nak letak atas sahabat kalau kita ahli sunnah. Apatah lagi nak letak atas khulafaur rasyidun. Padahalnya kita sepatutnya berlaku adil. Berlaku adil. Sahabat ramai kan ni. Khulafaur rasyidun ni jelas dah masalah khulafaur rasyidun. Pas setengah-setengah orang kita tu dia nak buruk Yazid. Nak rayaknya fitnah ni, buruk-burukkan Yazid ni zaman Imam Syafi'i. Zaman awal lagi ada tu. Jadi kalau hak tak molek tu tak letak atas dia. Pasal apa? Nak letak atas hak tu tak berani. Padahal jelas ni. Dalam kitab-kitab hadis jelas. Siapa dia? Dia buat gitu. Qaumuna tu siapa yang dimaksudkan? Bukan Yazid. Kalau Yazid buat lagu tu, dia ikut hak sudah ada dah. Dia ikut hak sudah ada dah. Siapa orang kita ni kelirunya sampai kemudian dia lagilah dah fitnah Syiah lagi kuat. Dia kata Yazid ni tak pakar lah. Zaman Yazid masa dia mengetah di masjid Nabi jadi kandang kuda lah, macam-macam kata. Ini tak erti sejarah. Dia baca sejarah sudah dirosakkan oleh musuh-musuh Islam. Dia tidak fikir masa Yazid tu berapa ramai lagi sahabat. Ni orang kita kecek dah ni. Orang alim jugalah kecek. Tapi dia tak erti. Dia jaga sangat sahabat. Dia tak say kalau kena sahabat. Dia tidak tahu kok masa Yazid itu berapa ramai lagi sahabat-sahabat. Isteri Nabi berapa ramai lagi ada. Dah semua tu terima Yazid. Takkanlah kalau tahu Yazid buat kandang kuda masjid Nabi tu, mereka tak tolak Yazid. Itu lagu lain. Sedap alik Syiah adalah lagu tu. Betul lah Syiah kata sahabat-sahabat ni tak pakar. Orang buat lagu tu teruk pun tak apa semacam, dia host semacam. Pemimpin zalim lagu mana pun terima semacam. Betul lah Pak Syiah kata. Tu dia nak pun. Kita tak faham perakak kok dia pasal. Ya elok-elok kita kena. Padahalnya 300 orang lebih lagi sahabat-sahabat ada zaman Yazid. Dapat apa ya dalam kitab-kitab disebut bila sebut Ibnu Zubair, fitnah Ibnu Zubair lalu. Adakah sebut fitnah Yazid? Tak ada. Dalam kitab mana-mana pun kita ahli sunnah tu secara Syiah tu. Kalau kita ahli sunnah berapa kali saat ni kita baca dia sebut, Imam Nawawi pun sebut fitnah Ibnu Zubair. Maknanya Ibnu Zubair tu bukan semua sahabat sepakat. Hak ramai jumhur sahabat terima Yazid. Ibnu Zubair ni dia dakwa dia jadi khalifah. Sahabat ramai lagi. Jangan kita kira Ibnu Zubair itu seorang. Siapa dia? Sebab itulah dalam kitab Itmamul Wafa fi Siratil Khulafa, Syekh Khudaribi dia kata tak ada seorang pun sahabat sokong Ibnu Zubair itu. Walaupun dia sahabat, walaupun Yazid tidak sahabat, seramai mana sahabat yang sokong dia. Dapat apa ya ulama sebut fitnah Ibnu Zubair, fitnah Ibnu Zubair itu apa? Maknanya dia mereka berpendapat tak kena lah tu. Fitnah tak kena, duk timbul benda tu. Sepatutnya dah semua orang terima, dia terima lah. Dan sahabat ni takkanlah bodoh nak terima Yazid ni, maknanya hak tak pakar jadi khalifah. Khalifah itu zaman awal lagi, dia kena syarat, dia kena mujtahid. Tiba-tiba Yazid ni mari duk main beruk, duduk joget, minum arak. Kalau sahabat ni teruk benar lah kalau lagu tu. Tak leh tu, tak betul tu. Tapi kita tengok dalam kitab-kitab ni kadang-kadang dia mudah nak letak atas Bani Umayyah, mudah nak letak atas Yazid. Mungkin boleh jadi, boleh mudah. Padahalnya berapa banyak orang Yazid buat tu orang dulu sudah buat. Tapi orang kita ni buruk kan sebuah hajat. Mana boleh hajat? Tak ada boleh. Itu semua kena ke dia belaka. Sebab itu, tapi learning ramai dah orang sudah sedar. Banyak dah usaha-usaha pembersihan sejarah ni. Di mana-mana pun cerdik pandai Islam cuba bongkar balik sejarah. Kita dapati Hajjaj bin Yusuf gapo seperti yang digambarkan tu tak ada lah lagu tu. Ibnu Umar semaya alik belakang dia. Hasan Basri semaya alik belakang dia. Ibnu Umar jalan hormat ke dia. Dalam Bukhari sendiri sebut hormat. Takkanlah Ibnu Umar sahabat nak hormat orang zalim gitu pun. Pak zalim ni tak pernah ada berkali orang ni zalim setara tu, bunuh orang Islam ramai gitu pun. Tiba-tiba Quran hak duk pakalan ni kita terima Quran hak dia pula. Tu perakak Syiah belaka tu.
Dia nak kata orang yang zalim, jahat lagu ni bukan boleh pakai, boleh jadi Quran adalah ni dia ubah ni. Kena pula kita. Dah bukan Quran ada ni dia. Ni segala i'rab, segala gapo ni, baris gapo ni hajatlah buat. Jadi orang Islam duk terima ni, terima orang hak tak pakar, hak tak takut kepada Allah Subhanahu taala. Tidak kemungkin dia nak lari. Quran ni sudah diubah oleh puak-puak ni, puak-puak yang zalim. Dia nak pergi situ. Kita tak tahu cerita. Sesoalahnya Quran ni baru ditulis oleh Hajjaj. Hak tu semua dia pasal belaka, pasal. Zaman Nabi lagi sudah tulis dah. Dia sebut pula Nabi tak kerti menulis. Macam-macam. Ini bendanya. Kalau kita faham molek cerita ni, perhati molek kita ada ni, kita akan nampak benda ni semua perakak di belakang. Hak sebenarnya sudah siap selesai belakang tu. Zaman Nabi SAW lagi. Tak timbul dah masalah Hajjaj nak baiki, nak buat kata ni nak tambah. Kadang tak sempurna lagi. Tak timbul dah. Tak ada kait dengan Hajjaj pun. Tapi oleh kerana dia nak meragukan kita, dia kaitkan dengan Hajjaj. Lepas tu dia pasal dah ni, Hajjaj dia zalim, jahat gini semua. Tak takut langsung pada Allah SWT. Orang-orang alim pun dia bunuh. Orang lagu ni dia boleh percaya ke tidak? Dia nak pergi situ. Bahaya. Sebab itulah tak ada. Kalau kita tengok, kalau dah ada benda lagu tu, ada lah dalam Bukhari, dalam Muslim ni. Tak ada. Duk pakar hak sejarah. Tak boleh pakar hak sejarah tu. Jadi jelas di sini Khulafaur Rasyidun yang dimaksudkan di situ. Yang jelas kata waqad alimta anna madhhabal khulafa ar-rasyidin ala khilafi madhhab Ibn Abbas sabitun bir riwayat at-tis'ah allati dzakarnaha. Sembilan riwayat yang kita sebut tadi jelas menunjukkan mazhab khulafaur rasyidin dalam perkara ni tidak serupa Ibn Abbas. Yang ni mereka bukan menganggap itu sebagai hak zawil qurba. Cuma zawil qurba kalau dia perlu boleh supaya orang lain. Imam Nawawi pun ada isyarat juga kepada riwayat Abu Daud. Hak sebut ni. Kalau kita nak kira apa nasabahnya, bila dia tanya zaman Ibnu Zubair, hak dia duduk lawannya, duduk perang dengan Ibnu Zubair Najdah ni. Kaum kita ni tak sebut hak nasabahnya. Kalau kena kata kaum kita ni Ibnu Zubair, tapi taknya letak atas Ibnu Zubair, letak atas Yazid, letak atas Bani Umayyah. Ini nampak sekali sejarah yang ditulis ni buruk-burukkan Bani Umayyah ni memang dia ada kesan dia. Ada kesan dia. Lepas pada tu qad zakara fi akhiriha. Di akhir dalam riwayat Abu Daud ini Ibnu Abbas diri sebut, Ibnu Umar Sayyidina Umar pernah mengemukakan kepada kami harta ni, bahagian ni, ra'ainahu duna haqqina, tapi kita berpendapat itu bukan hak kita. Faradadnahu alaihi, kami pun bagi balik ke dia. Wa abaina an naqbalahu, kami tak seterima. Dah kami tidak perlu dah. Kami senang dah. Dia buat cerita macam Ahlul Bait ni, Zawil Qurban ni sesak apa ke dana habis dengan sebab ni. Pemimpin-pemimpin ni buat nyaya ke dia, tak beri harta ke dia ni. Jadi sesak lah. Itu gambaran. Padahal tak ada kaya-kaya. Kalau sesak apa tak ambil. Dan dia kata kami tak perlu. Sayyidina Ali pun kata kita tak perlu. Tak perlu. Kita sudah senang dah. Ini menunjukkan bahawa mereka semua senang. Tak ada kata susah-susah tu. Dia rakyat susah tu, dia nak rakyat zalim ni. Jadi susah ni buat tak zalim. Demo-demo ni. Kalau zalim, dah lah harta pusaka Nabi tu tak sebui. Zalim dah situ sakar. Tak sebui pula ni. Harta ghanimah ni. Tak sebui tu. Banyak benar zalim. Baiklah. Dia semua bukan masalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saja, Sayyidina Ali. Bila masa dia mereta tu, dah pusaka Nabi kan? Dah kalau kata pusaka Nabi ni ada kena bui, kenapa dia tak bui? Masa perintah dia, kenapa dia tak bui? Dia ada kuasa dah kan? Dia pun serupa dengan orang lain juga. Ini menunjukkan tak ada sebenarnya Sayyidina Ali dia serupa dengan orang lain, serupa kita juga. Tak ada serupa syiar dakwa tu. Kalau kita kata dia beranggapan memang Nabi tu ada meninggalkan pusaka kepada ahli keluarga dia, mesti dia kena bagi. Zaman pemerintah dia, bila dia mereta, dia tak bagi. Bila dia tak bagi, dia zalim. Dia takut siapa? Dia tak bagi, dia takut siapa? Kalau kita kata dia takut pula, canggah pula. Syiah sendiri pun kata dia berani kan, Sayyidina Ali ni kan, berani. Asadullah Haidar
ana allazi sammatni ummi Haidara. Dulu kan kita sudah jumpa. Mana berani gitu mau. Apa dia tak boleh buat? Banyak perkara lah kalau nak kira. Dengan sebab itu Sayyidina Ali tak ada kena-mengena pun dengan Syiah. Sayyidina Ali ahli sunnah, pemimpin ahli sunnah. Seperti itu. Dengan sebab itu, kalau Syiah kata tak ada sembahyang tarawih, bulan puasa ke apa tak ada. Sayyidina Ali, masa dia mengata dia buat lagu mana? Kau masa dia mengata tak ada buat di masjid, tak ada sembahyang tarawih, dia buat juga. Dia taqiyah. Syiah ialah boleh terima nak kata lagu tu. Kita tak boleh terima. Taqiyah awak ke dia? Takut ke siapa? Takut orang berani gitu mau. Maknanya Syiah ni sebenarnya dia bukan sayang kepada Sayyidina Ali, dia benci. Dia nguduh Sayyidina Ali secara tidak langsung. Tengok sepasal ni. Bermakna Sayyidina Ali ni penakut, pengecut, penipu, tak berani menyatakan kebenaran. Hak orang tak bagi. Lagu itulah jadinya. Tapi kalau kita terima cara kita, selesai masalah. Selesai. Tak ada lah. Hak tak molek Sayyidina Ali pun tak ada. Tak molek Sayyidina Umar pun tak ada. Tak molek. Ya Sayyidina Umar nak nyanyi Sayyidina Ali tu apa? Tidak tua dia Sayyidina Ali. Apa nak nyanyi? Wah, dia tak faham hak tu. Apa nak nyanyi? Tua dia kan? Dia tak faham hak tu. Dia cuba nak menafikan pula. Oh itu pun dengan paksa tu, menikah dengan Ummu Kulsum tu. Bukan nak sebenarnya Sayyidina Ali terpaksa. Nampak pula Sayyidina Ali baca. Siapa anak boleh dia ambil oleh musuh, oleh orang kafir? Adakah patut? Patut tak lagi. Cuba kita tengok apa masalah. Semua Sayyidina Ali serupa dengan kita. Kalau dia tak serupa dengan kita, habis zaman dia. Habis lagu tu kah? Sebab yang ada buat lah ni. Tak ada. Sebab kita ni ada dia beritahu apa, dia tak buat cara dia dah betul. Tak tu. Dan begitulah juga masalah-masalah yang lain. Banyaklah. Ini satu agama atas nak mengelirukan umat Islam. Satu agama suku sakat tak ada kena-mengena dengan Islam, Syiah. Tapi ramai orang duk keliru lagi, Islam lagi, mazhab lagi. Mazhab kau dia lagu tu. Siapa kafir habis sahabat. Siapa zalim sahabat ni. Terbelah terima mazhab. Lama-lama makan diri kita. Sebab tu kalau pakai pendapat anda, bukan pendapat anda saja, ulama-ulama dulu lama dah duduk royak. Mana kita selesai kerak selalu senang, tak payah cerita banyak. Kafir dia tu, tidak Islam, habis cerita, selesai selalu masalah. Kalau tidak, tak ada lah. Ibn Syafi'i kata tak pernah aku jumpa puak-puak sesat ni yang lebih pelawak lagi daripada Syiah. Pelawak tu nya kaitkan dengan Nabi, dengan Sayyidina Ali, semua taqiyah semacam ni. Taqiyah ni, Sayyidina Ali taqiyah. Adakah patut? Dia habis rusak sejarah. Dengan sebab itu tak boleh pakai hak dia. Tak boleh pakai. Lepas tu dia kata la yalzamu min kauni Najdah. Tidak semesti kalau Najdah ditanya di zaman Ibnu Zubair, bermakna yang dimaksud itu wulatul amr, pemerintah Bani Umayyah. Bapa mesti gitu pergi situ? Bapa mesti Yazid? Kalau nak kira hak sesuainya, hak dia duk balah ni, hak dia duk perang, dia pun mati ke Mus'ab bin Zubair lah, adik-beradik Ibnu Zubair. Ibnu Zubair lah. Maknanya Ibnu Zubair pun lagu tu juga. Wala siyama hina yusarrih Ibn Abbas fi nafsi riwayah bikauni ra'yi Umar mukhalifan li ra'yi. Jelas. Apa dah? Hak lain-lain lagi tu, itulah berkenaan dengan 1/5 daripada harta ghanimah. Bahagian zawil qurba ni perbahasannya begitu. Orang-orang Syiah dia guna benar hak ni hak tu yang kita sebut tu. Untuk nak rayak zalim Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Yazid dan lain-lain lagi. Padahalnya kena atas dia sendiri. Kena ke dia sendiri. Begitulah. Dan seterusnya dia kata mu tak boleh bunuh kalau selagi mu tak tahu seperti Khadir tahu budak tu. Ketika dia bunuh, hak dia bunuh. Mana kalau kamu tahu, boleh kau bunuh budak-budak? Tak boleh. Kamu tak boleh tahulah. Kamu tak akan dapat tahu. Kalau Khadir tu dia kata wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak buat ni mana daripada urusan aku sendiri dak. Mana Allah Subhanahu taala suruh. Kira-kiranya begitu. Pas kita bila nak tahu daripada Allah, bila kita ni mustahil tak akan dapat tahu lagu tu, maka kita tak boleh buat. Itu dia nak ayat. Bukan bermakna kalau kita dapat tahu kita boleh bunuh budak.
Tak ada lah, saluran itu tak ada. Kita tak akan dapat tahu. Dalam riwayat lagi, kalau kamu boleh bezakan orang ni orang kafir, orang ni orang Islam, orang ni dia kafir tapi yang akan datang dia Islam. Kalau kamu boleh tahu gitu, akan datang dia tak akan Islam, dia akan kafir seterusnya. Sebab dia itu bunuh budak ni, kalau dia besar pun dia akan kafir juga. Dia tahu dah. Kalau kamu boleh lagu tu, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Nak bunuh budak, gapo dia tak boleh. Hak lain-lain tu lebih kurang tu lah. Dan Ibnu Abbas kata, kalau aku tidak takut, dia akan terjerumus dalam kebodohannya. Kebodohan ni, kalau aku tak ayat benda ni, dia akan buat ikut serah dia lah. Dengan kita ayat ni boleh jadi dia mikir juga. Apabila perang dia tak bunuh kanak-kanak ke apa. Dia nak tanya sahabat tu pun wujud dah. Nak tanya. Kalau tidak buat ni, dia tak tanya ni. Dia tak tanya. Bukanlah maksud aku nak menyenangkan hati dia ni. Aku jawab ni, dia royak kepada anak-anak buah supaya tahu. Bahasa dengan orang-orang sesat ni bukan kerana kita nak melera, nak menyukakan dia, dah. Tapi mudah-mudahan adalah juga faedah dia. Mudah-mudahan adalah juga faedah dia. Dan begitulah. Lain-lain tu nampaknya lebih kurang aja. Wallahu a'lam. Wa akhirul da'wana.